الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Raditu billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, dan kami redha Islam agama kami, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi Rasul utusan Allah, dan yang pasti kekasih hati yang sangat-sangat kita rindu untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi negara Al-Fatih Bapak Mursi Majlis Penajib Badruddin, seluruh staf kepimpinan jawatan kuasa Surau Ad-Diniyah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, abang-abang, adik-adik serta anak-anak, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihikan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Namanya dan selama-lamanya mari sama-sama kita merafakkan, kita memanjatkan setinggi syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dihidupkan sehingga ke saat dan detik. Allah berikan kita dengan pelbagai nikmat. Mudah-mudahan dengan nikmat itu menjadi asbab semakin hari semakin dekat kita dengan Allah, semakin hari semakin tunduk dan patuh kita juga hanya kepada Allah, semakin hari semakin bertambah syukurnya kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita dengan berbagai nikmat. Sadar tak sadar malam ini kita dah masuk malam yang ke-16 Syaban. Malam semalam kita menyambut nisfu Syaban. Nisfu maksudnya separuh daripada bulan Syaban, dan kini yang tinggal tidak sampai separuh lagi, semakin berkurang. Doa yang kita panjatkan ataupun doa yang kita titipkan ataupun doa yang kita sentiasa dan kerap mengaminkan doa itu sejak dari bulan Rejab yang lepas, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa la taqrib. Allah angkat doa tersebut dan Allah pilih kita untuk berada di bulan Ramadan yang akan tiba ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Siang tadi saya dengar dua berita kematian. Semalam hari Jumaat baru ini dua kematian yang saya dengar. Satu saya sungguh hadir tapi sesat jalan, tak sempat. Seorang sahabat di tempat kerja tu mak dia meninggal hari Khamis malam Jumaat yang lepas, baru meninggal. Kemudian solat jenazah ni ada dua kali, satu pukul 9 pagi, satu lagi lepas Jumaat. Jadi lepas Jumaat tu saya memang saya tak sempat, saya datang ke Jumaat di Menara Bank Islam hari tersebut. Jadi saya cuma biasa tak sempat pergi. Malam pula dapat berita saya mengenali Dr. Sofri Zakaria, isteri dia pula meninggal dunia semalam petang. Pagi sempat menikahkan anak dia menikah pagi tersebut, kemudian petang dia meninggal dunia. Jadi saya maklumkan dia meninggal ketika dia sedang solat. Sempat saya pergi solat jenazah di pukul 10 pagi tadi di Masjid Al-Syariah. Petang pula dengar dua lagi berita kematian.
Seorang tu jemaah di Madrasah Nurul Mutakin. Saya besar di Mutakin di Gombak Setia. Dan seorang lagi sahabat saya, dia hantar petang tadi ayah dia meninggal pukul 4:10 petang. Dan jenazahnya dibawa menghampiri maghrib tadi di Masjid Sungai Pur. Dan mungkin antara maghrib isya ni akan diuruskan jenazahnya, dan mungkin jam lepas isya akan disolatkan jenazah. Kalau sempat saya pergi nanti, insyaAllah. Nah, sebut itu yang kita dengar suara. Makin dekat dengan Ramadan, makin ramai yang Allah panggil. Saya cerita dekat Pak Limura, betul-betul Jumaat, Sabtu, Ahad yang meninggal dunia tersebut. Mereka yang dah pergi meninggalkan kita beberapa jam yang lepas, beberapa hari yang lalu, mereka ini tidak lagi akan berada di bulan Ramadan yang bakal tiba. Bulan yang pasti. Kita yang masih hidup ni pun tak tahu, termasuk saya. Nampak sihat ni kita boleh berjalan, boleh kita memandu kereta kita lagi, ataupun boleh kita menunggak motosikal kita. Tapi adakah pasti kita akan hidup sehingga Ramadan yang hanya tinggal berbaki 14 hari saja lagi kurang lebih? Adakah kita sempat? Wallahu'alam. Dijangkakan insyaAllah 2 minggu lagi, hari Isnin 2 minggu lagi, Isnin esok, minggu depan 1 lagi insyaAllah. Hari Isnin seperti malam esok, 2 minggu lagi insyaAllah kita akan mula bertarawih jika diizinkan Allah, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan doa yang kita panjatkan itu termasuk doa yang dibacakan oleh imam kita tadi. Allah perkenankan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah malam ini kita sambung lagi perbincangan kita masih menggunakan kitab yang sama, teman di Barzah ini. Dan alhamdulillah saya ikut catatan kali terakhir saya datang di sini ialah pada tahun lepas. Dalam bulan 12 itu, bulan 12 itu masih tahun lepas lah, tahun 2023. Bulan lepas saya tak datang sebab ada urusan di luar kawasan. Mudah-mudahan dapat datang semula. Pertemuan yang terakhir kita dah bincang sehingga surat 124. Kita masih dalam bab yang kelima. Bab yang kelima adalah bab yang membicarakan padanya tentang perjalanan Isra' Mi'raj di alam barzakh. Perjalanan Isra' Mi'raj di alam barzakh. Dan insyaAllah malam ini kita masuk pada tajuk yang berikutnya pula, iaitu perintah solat. Perintah solat yang kita dirikan subuh, zuhur, asar, tadi maghrib. Sebentar lagi kurang lebih tak sampai setengah jam lagi isyak kita akan solat. Ini semua adalah merupakan perintah Allah yang Nabi terima secara langsung ketika peristiwa Mi'raj. Isra' satu peristiwa, Mi'raj satu peristiwa. Pada Isra' dan Mi'raj, Isra' Nabi diperjalankan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. InsyaAllah malam ini termasuk tajuk perintah solat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang, selesai bulan Rejab kita akan bertemu bulan Syaban, iaitu bulan ibadah. Bulan Syaban kan? Bulan Syaban terdapat satu peristiwa yang besar, iaitu pertukaran Al-Qiblat yang bertujuan untuk memantapkan ibadah. Kemudian barulah kita akan bertemu bulan Ramadan untuk kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bulan Ramadan sebagai bulan kemuncak tarbiyah diri yang disusun buat hamba-hambanya. Yang tadi kita tu lah, perintah solat. Bulan Rejab dah berlalu, masa sekejap lah sekarang, sekejap. Rejab dah berlalu, masuk Syaban. Syaban pun dah separuh, Syaban dah berlalu. Hanya tinggal separuh yang kedua pula kita akan
melalui detik-detik kita di bulan Syaban. Rasa macam saya dah ni, saya terus terang saya rasa macam baru lagi Ramadan lepas. Dan saya seperti ayah-ayah ibu merasai yang sama. Rasa kita teringat lagi tahun lepas kita bertarawih, termasuk dari surau Al-Jiniyah ni mungkin. Cuma saya tak pastilah waktu tu kapek dah tukar pun. Belum lagi, surau Al-Jiniyah belum lagi. Tahun ni Ramadan pertama lah kalau kapek, insyaAllah. Kita rasa macam baru sangat-sangat. Sedang-sedang nak Ramadan kan? Hanya tinggal 14 hari kurang lebih saja lagi kita nak masuk Ramadan. Bila dah masuk Ramadan nanti sedang-sedang dah nak habis Ramadan, nak Syawal dah sudah. Itu. Sebab itulah hakikat yang kita semua tidak dapat menafikannya, termasuk saya. Masa sekarang ni adakah jam itu? Kita ada jam je lah, jam TDS analog kan, bukan digital tu. Analog yang bergerak setiap saat. Adakah jam yang berdetik itu dia semakin dipercepatkan oleh Allah? Tetap pada kadarnya. Sejak sejak Allah ciptakan manusia iaitu Nabi Adam AS sehingga Nabi Muhammad dilahirkan dan diutuskan ke dunia, dan sehingga hari kiamat nanti, tetap jam itu akan bergerak pada kadarnya. Tetapi kita yang akan merasai betapa cepatnya masa berlalu, cepat. Tak masih ingat waktu saya kecil, waktu saya kecil kalau bulan Ramadan selama kita ialah kalau bulan cuti sekolah ataupun kemudian Sabtu Ahad hari cuti bila bulan Ramadan tu rasa daripada lepas sahur tu nak tunggu buka tu panjang masa dah puas main. Tengok lambat lagi nak buka puasa ni. Mungkin ayah-ayah ibu mungkin merasai situasi yang sama tu. Cicit pula gambar tidur cicit. Dah tidur bangun dah jumpa kuat buka lambat lagi tidur. Kalau kita tak tidur asyik tanya nak makan bila terus tidur kecil. Nah sebab waktu tu, adakah masa tu dia cepat ataupun lewat, jam tu bergerak sikit? Tak sama tu. Nabi pernah menyebut yang mafhumnya. Nabi menyebut di antara hadis-hadis yang menceritakan tentang akhir zaman, kamu akan merasakan, Nabi sebut yang mafhumnya, setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu kamu akan rasakan seperti sehari, sehari kamu akan rasa seperti 1 jam, dan 1 jam kamu akan rasa seperti 1 percikan api. Dan cerita cepat masa. Lepas tu kita kena bersedia dengan saya sebutkan tadi beberapa si fulan dan si fulanah yang Allah panggil tadi, siang, semalam, kemarin, yang kita berdengar di sekeliling kita seorang. Saya cerita tu bukanlah tujuan untuk menakut-nakutkan kita, ia sebagai iktibar kepada kita. Mereka dah pergi selama-lamanya, dah tak kembali lagi ke dunia. Kita next, akan datang. Justru bila kita ingat mati ni, adakah menyebabkan kita mandor? Tak apalah, rehat je lah, dah nak mati dah, contoh. Tak. Bila kita ingat mati, kita lagi akan berfikir, amalan aku tak cukup lagi. Mungkin ada puasa-puasa yang sebelum ni tertinggal ataupun tersengaja tinggal. Contoh, bukan sini tempat lain. Nak kena kotor lagi. Puasa solat yang mungkin dulu terlepas, solat tersebut ataupun kita fikir rasa solat kita ni mungkin tak sah pun. Jadi peluang tu ada. Sekarang ni bila kita terlintas fikiran kita, ada lagi lah solat yang kita terlupa, puasa yang kita tertinggal, ataupun zakat yang sepatutnya waktu tu kita berniaga sebagai contoh, dan memang cukup haul dan nisab, perlu kita keluarkan zakat, zakat wajib, tetapi kita tak keluarkan waktu tu. Pergi balik ke kita tu kalau wilayah PPZ lah, pusat pembutuhan zakat, jumpa pegawai yang bertugas di kaunter, kita pun kata
Kata Ustaz, saya dulu waktu saya berniaga dulu, saya dulu ingat ni cerita 15 tahun lepas lah, contoh. Saya duk kira-kira waktu saya berniaga tu, tapi saya rasa saya tak bayar lagi zakat. Saya rasa saya nak bayar zakat tersebut. Dia pun minta lah kita senaraikan. Okay, dia kira-kira, okey, kalau ikutkan daripada pengakuan pakcik ke haji ke tuan, jumlah ni sepatutnya kena, dia pun adalah kiraannya. Okay, sepatutnya jumlah ni yang perlu dibayar. Kita pun waktu ni kan kita berniaga dah, kita pun rehat-rehat kan. Tapi duit simpanan tu ada lagi, dibayarlah dia tu. Jadi jumlah dia bukan ribu-ribu, lebih, maksud 5 angka lah, 5 angka. Jadi kita tak perlu saya bayar, sebab kita takut yang tu menjadi sebab kita terhijab ataupun tersekat untuk masuk syurga. Kita pun lagi tak apa. Kalau begitu, saya pun dia ada duit simpanan lagi ni, saya pun nak selesaikan. Kita kena minta dan kena berdoa sentiasa. Termasuk solat yang pernah kita tinggalkan. Contoh puasa kita, kalau rasa tak mampu puasa, kita bayar fidyah, beri makan kepada orang miskin. Sebab benda itu semua menjadi hutang kita. Sebab tu bila kita nak solat ni, kita bincang bab solat. Di antara niat kita ketika kita nak mengangkat takbir, contoh isyak nanti, sehajat ke solat fardu isyak, 4 rakaat mengikut imam tunai. Dia disebut tunai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Imam pun Allahu Akbar, kita pun dah niat ni Allahu Akbar. Kenapa kita niat tunai? Sebab itu perintah Allah dan kita laksana dan kita buat secara tunai. Kita buat, contoh sekarang jam menunjukkan 8.21, isyak 8.39. Ada yang tengah sibuk berniaga lagi ataupun urusan-urusan kat luar sana, dia tak solat maghrib ni. Sekarang ni dia tak solat lagi maghrib, sedangkan maghrib hanya tinggal berbaki kurang lebih hanya 16-18 minit saja lagi. Dia tak solat, dia pun relax. Saudara-saudara, dia nak solat tu jam tepat 8.39 dah masuk isyak. Ketika itu kalau dia nak solat maghrib yang sepatutnya waktunya di antara 7.29 hingga 8.39 tersebut, dia kena buat di antara waktu itu. Masuknya dia isyak, dia niat sahaja ke solat fardu maghrib 3 rakaat qada, ganti kerana Allah. Sebab dia buat di luar waktu yang Allah perintahkan. Demikian solat-solat ganti itu pun, dia niat solat ganti. Solat subuh yang pernah ditinggalkan mungkin 15 tahun lepas, solat zuhur yang pernah ditinggalkan 14 tahun lepas, kita niat. Berapa banyak yang pernah ditinggal, kita niat. Kita nak kotak semula solat-solat kita. Ini di antara niat yang boleh kita tanam dalam diri kita, termasuk saya. Sebab setiap yang kita sejak balik, kita wajib sehingga bila? Sehingga kita mati. Dalam tempoh itu wajib kita menunaikan dan mendirikan solat tersebut. Lepas tu dia kata, selesai sahaja bulan Syaban, yang di mana bulan Syaban ini terdapat satu peristiwa besar, iaitu pertukaran arah kiblat. Asalnya kiblat kita menghadap ke mana? Menghadap ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Asalnya kiblat kita. Nabi sering berdoa meminta kepada Allah, mengangkat tangan, meminta, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Allah memperkenankan doa Nabi SAW. Dan kiblat kita asalnya menghadap ke Masjid Aqsa, itulah menghadap Masjid Aqsa. Akhirnya Allah perintahkan solat itu menghadap Masjid Haram. Peristiwa itu berlaku di masjid yang dikenali dengan Masjid Kiblatan, Masjid dua kiblat. Sebab apa? Asalnya ketika itu Nabi sedang menghadap kiblat yang asal, kemudian Allah turunkan wahyu ketika sedang solat dan Nabi pun pusing ataupun berarah ke arah kiblat yang hari ini kekal, iaitu menghadap ke arah Kaabah. Itu berlaku bila peristiwa itu berlaku di bulan Syaban. Kemudian selepas bulan Syaban, barulah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Pasti InsyaAllah selepas Rejab, Syaban, selepas Syaban, Ramadan. Lepas
Ramadan, Syawal, kemudian Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi bulan Rejab, bulan Syawal ni bulan yang ke-8 lah, sekejap bulan yang ke-8. Kemudian nanti Syawal bulan Ramadan bulan yang ke-9, Syawal bulan yang ke-10, kemudian Zulqa'dah bulan yang ke-11, Zulhijjah bulan yang ke-12, kemudian Muharram lagi. Rasa macam baru lagi Muharram ni. Ni dah bulan 8 ni, 1, 4, 4, 5. Lepas ni lebih kurang 5 bulan sikit lagi. Masuk pula 4 bulan lebih sikit lagi, masuk pula bulan Muharram. Maka 1, 4, 4, 6. Bulan Ramadan disebutkan adalah bertujuan untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah. Allah ciptakan bulan Ramadan sebagai bulan kemuncak diri, ataupun bulan kemuncak tarbiyah diri yang disusun buat hamba-hamba yang kita ambillah memberikan nikmat. Kita sonok saya semakin dekat Ramadan, semakin sonok, semakin tak sabar, semakin bersemangat kita, insyaAllah. Tapi ada orang ke di sini tempat ni, bila makin dekat Ramadan dia mula buka, dia keluar, mula dia macam gelisah. Sebab apa? Sebab dia kata rutin harian dia setiap pagi sebulan cuti. Dia saya dah cuti saya kat sini. Sebab apa? Dia kata setiap pagi menu ataupun aktiviti wajib dia ialah dia akan singgah kedai mamak, dia order roti canai banci telur bujang, dengan teh tarik ganda yang buih dia tu separuh separuh buah air. Dia tarik 50 tarik, buih banyak, air dia sikit tinggal. Contoh dia tu bulan Ramadan tak ada nak sarapan pagi kena teh tarik roti canai mamak, tak ada. Ada kan seorang saya kenal kat tempat tinggal saya selisih lah. Dia cerita buat dia tahun lepas kan. Dia kata benda waktu tu isteri dia hidup ni, ada ni. Dia kata saya di sana itu memang setiap pagi mesti kena cerita teh tarik mamak ni. Dia memang tu menu wajib dia, memang teh tarik mamak. Isteri dia pun dah meninggal dah setahun lebih meninggal. Nak sebut terkadang ada tak orang India dia yang mereka memang tegak dia mesti nak kena. Kata dapat dia rasa macam rasa macam tak kena sesuatu itu, contoh. Tetapi kita berada di bulan Ramadan nanti hakikatnya ianya sebagai bulan tarbiyah diri kita. Siang kita berpuasa, fikir-fikir balik ni puasa ni letih tak letih, penat. Siang kita berpuasa, puasa tu artinya ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita puasa kan 14 jam, 13 jam lebih. Kali subuh pakai lewat, maghrib pun pakai lewat. Biasa dekat Ramadan dia punya timing dia dah boleh lewat balik. Itu kan maghrib pukul 7 maghrib kan. Subuh itu belum pukul 6 pun dah subuh. Sekali subuh 6.18 lewat lah. Kemudian maghrib pula 7.29. Nanti dekat-dekat lagi kurang 7.28, 7.27 gitu lah. Maghrib 7.26 kurang gitu. Jadi kita puasa siang tu letih tak letih puasa. Siang kita berpuasa, malam kita bertarawih kan. Kalau ikutkan bulan Ramadan ni masa yang paling singkat kita rehat, betul. Siang dah berpuasa, tengok puasa mungkin yang kerja-kerja lah. Kemudian malam maghrib solat, kemudian berbuka puasa, kita makan sikit dulu ke ataupun makan berat terus solat maghrib. Kemudian nanti solat isyak, selepas isyak tarawih pula, lepas tarawih witir, lepas witir tadarus pula. Kan masa dia pendek kan, masa rehat kita tak banyak. Kemudian esok pagi bangun awal, ibu tu bangun awal lagi lah, besar nasi kan, dah mula dah goreng ikan kasar untuk sahur. Lepas tu kejut suami bangun pukul 5, 10 lah, kita nak bangun sahur, semua sahur. Ada yang kita tahajud dulu sebelum tu. Kemudian kita makan, lepas makan sahur kita pun jalan daftar ke solat wajib ni untuk solat subuh. Lepas solat subuh kita pun selesai balik, siap-siap pergi kerja. Maksudnya rutin kita begitu, rehat kita kurang, letih, tapi kita rasa bertenaga sebab
Kita tahu itulah peluang yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Berarti kita takkan sia-siakan. Bila masuk Ramadan ni, kita doa minta Allah berikan kita kekuatan, dan dengan kekuatan itu insya-Allah mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan sehabis baik. Dan mudah-mudahan semua daripada amalan kita di bulan Ramadan itu akan diangkat dan diterima di sisi Allah, dan akan menjadi sebaik-baik bekalan ketika mana kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan kepada hamba-Nya dengan perintah untuk mengerjakan solat. Kita maklum surah Al-Adiyah juga jemput Satizah yang datang ceramah ataupun memberikan pengisian tentang Isra dan Mi'raj. Ini biasa kita dengar. Dan perintah solat ini bertujuan apa? Ianya juga sebagai hadiah buat hamba-hamba itu. Walaupun disampaikan melalui baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia menjadi kewajiban ataupun kefarduan yang perlu dilakukan oleh satu umat Nabi Muhammad SAW. Yang kita buat ni solat tu. Malah solat itu juga adalah salah satu kaedah kita berinteraksi ataupun kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan takbir Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa kita Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira wa subhanallah bukratan wa asila, dan seterusnya. Kita baca kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku lillahi rabbil alamin, kerana Allah Tuhan sekalian alam. Itu macam ikrar kita, angkat sumpah kita, aku janji kita. Setiap kali kita solat, kita mulakan dengan doa iftitah. Dan doa iftitah itu seperti ikrar kita, janji kita, dan apa yang kita nak dalam hidup kita ini. Itu solat ini salah satu daripada perkara tersebut. Disebutkan yang pertama, solat merupakan simbol kelapangan jiwa. Orang yang solat biasa lapang, tak lapang. Lepas tu kadang-kadang kita lepas solat, apa perasaan kita lepas saya kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan satu lapang, kita satu tenang. Alhamdulillah, selesai dah dapat solat maghrib dari contoh. Jadi insyaAllah lepas tu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya dapat solat. Lepas tu kalau kita ni Allah gerakkan hati kita, kalau setiap kali masuk dia hampir di waktu kita gelisah seorang kita dekat waktu solat ni. Kita bukan kat luar waktu tu kita dah fikir kat mana tempat solat, kita dah ada rancangan, kita dah ada apa yang kita nak pergi dah selepas. Itu tandanya Allah berikan dan Allah campakkan kita hidayah dan minta Allah kekalkan. Jangan Allah buatkan kita ni bila dengar je azan buat dulu, dengar buat kerja ni dia tak ada, buat tak dengar. Ada dengar, buat tak dengar. Kita doa minta kita bukan dalam golongan yang kedua tersebut. Sebab ini kita akan sentiasa bersedia. Sebab yang pertama, solat merupakan simbol kelapangan jiwa. Yang kedua, solat akan menjadikan kehidupan seseorang itu tenang. Solat akan menyebabkan kehidupan seseorang itu tenang. Biasanya tengok orang yang jaga solat, nampak tak serabut, bila nampak sepi dia muka, tenang je. Sebab dia yakin Allah sentiasa ada dan dia sentiasa bergantung kepada. Walaupun apa yang mendatang hujan, apa hal krisis ekonomi, barang makin hari makin naik, semakin hari semakin naik, ringgit semakin hari semakin jatuh. Kita dah dekat Ramadan ni, orang niaga pun kali tu dia pun fikir banyak kali. Sahabat saya niaga, kita buat catering ni kecil-kecilan ni, dia cerita lebih sebelah lepas dia kata bawang naik harga. Kalau pasal bawang ni ada bahan yang wajib kan bawang. Adik ipar saya balik Kedah, bulan 12 saya jemput, dia sama, dia berniaga, dia kata
Dia terpaksa beli bawang powder. Bawang powder dia murah daripada bawang merah. Bawang merah mahal sekarang. Bila orang niaga ni dia terpaksa, dia punya untung tak banyak mana dengan tenaga dia lagi, dengan sewa premis lagi, dengan bahan-bahan mentah. Semua tu dikira. Tak jual mahal orang tak beli, jual murah tak ada untung, malah tak balik modal, rugi. Takkan jual dalam keadaan kita rugi kan? Mesti dia akan ambil. Dia dah modal, dia tolak dengan modal, ada upah tukang masak, upah pekerja, nak bayar sewa premis kedai, nak yalah, macam-macam. Semua tu dikira. Jadi keadaan yang berlaku, orang yang solat akan tenang. Dia sentiasa minta, ya Allah, kau tunjukkan aku jalan-jalan keluar. Dia minta Allah berikan jalan keluar dan jalan yang tidak disangka-sangka. Ni kita juga baca ayat 1000 ni, surah Al-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dan Allah memberikan sesuatu daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Hendaklah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ataupun dengan sebenar-benar yakin kita adalah makhluk yang dicipta Allah, dan kita ini sentiasa perlu bergantung dan meminta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan juga solat, semakin kita menjaga solat ini, semakin dekat dengan Allah Subhanahu, semakin dekat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Semakin kita menjaga solat, semakin lapang kehidupan kita. Realiti orang yang jaga solat, dia akan tenang, lapang. Allah berikan dia kecukupan. Walaupun gaji dia tak besar banyak pun, pangkat dia tak tinggi banyak, tetapi alhamdulillah hidup dia sekeluarga Allah cukupkan keperluan dia. Anak-anak nak beli keperluan apa pun cukup, dapat beli. Tak adalah sampai nak berhutang ataupun pinjam duit, tak cukup keperluan di sekeluarga. Malah ada masa pula dia boleh memberi dalam keadaan dia tak adalah kaya banget, tapi suatu memberi. Dia nampak orang susah, dia pergi mengumpulkan sekadar kemampuan. Nampak kabur, dia letak dalam infak. Sebab dia tahu inilah bekalan yang dia akan bawa balik nanti. Dan kita tengok kehidupan yang baik. Walaupun kereta dia daripada dulu dia kenal, dia sampai sekarang kereta yang sama, dia tak tukar-tukar, tapi tak pernah pun dia berubah. Dia tenang. Kita ni pula rasa dia usia dia, tapi dia tak pernah tak kata. Dia bertasawuf dengan mengeluh, kereta aku ni dulu macam ni lah. Contoh tak ada. Alhamdulillah dia boleh letak dekat ada kenderaan, ada keluarga, ada isteri, ada anak-anak, ada suami dan sebagainya. Malah mereka berhidup dengan harmoni sebab mereka menjaga agama dalam kehidupan mereka. Ini kita nak sebenarnya, termasuk saya. Biarlah kehidupan kita di dunia ni, kita tak tamak dengan dunia. Bukan tamak tu maksudnya kita ambil yang kita tu. Tamak ni maksudnya bukan hak kita pun kita nak ambil. Itu tamak. Kalau dah hak kita tu, hak kita bukan tamak, itu memang hak kita ambil tu. Yang bukan hak kita, kita ambil pun tamak. Dan apa yang kita dapat, yang kita miliki, kita manfaatkan untuk kebaikan kita sekeluarga. Dan apa yang bukan milik kita, apa yang bukan kita pun, kita jangan ambil dan kita berikan kepada orang yang mempunyai hak ke atas kita. Kalau kita niat selalu begini, kita akan tenang, kita akan bahagia, dan kita tidak akan rasa mudah bulan. Hari kita ada krisis hari ini, ramai yang depression, tertekan. Ada yang kena buang kerja, ada yang hilang sumber pendapatan, yang meniaga akhir terpaksa tutup, gulung tikar. Ketika tu digulung, maksudnya memang terpaksa nego. Ada sahabat tadi saya siap tadi, dia kata bangunan tu terpaksa dijual sebab nak survive. Bangunan dan terpaksa cari tempat lain. Ini banyaklah kita jumpa bila kita berkawan, kita berkenalan. Orang ni dulu sini, ada seorang sahabat tu dulu dia ada office, dia tidak nego dah office dia. Sekali dia buat daripada rumah dia kata. Sebab hidup perlu diteruskan. Disebabkan itulah
sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Rasulullah SAW resah dan gelisah. Sesak dari baginda SAW, gelisah dan resah baginda kerana kehilangan dua orang yang disayangi oleh baginda SAW, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibadat solat, memerintahkan ibadah solat yang berfungsi sebagai penenang kehidupan. Maklum, peristiwa Isra' Mi'raj tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan. Sebab ketika itu Nabi SAW diuji. Nabi kehilangan isteri yang sangat-sangat banyak jasanya dalam hidup Nabi dan dakwah Nabi SAW. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia, wafat isteri baginda Nabi SAW. Kemudian juga Nabi kehilangan bapa saudaranya Abu Talib yang menjaga Nabi sejak Nabi kecil lagi. Nabi lahir ke dunia, Nabi anak yatim. Ayah dah meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan ibunya. Sempat duduk tak lama dengan ibunya pula meninggal dunia pada ketika Nabi berusia sekitar 6 tahun. Hidup dengan datuknya menjaganya. Kemudian datuknya pula meninggal dunia pada usia Nabi 8 tahun pula. Allah satu-satu. Dan sejak dari itu Nabi dijaga dan dipelihara oleh datuk, oleh pakciknya Abu Talib. Walaupun Nabi dah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia Nabi 40 tahun, bapa saudaranya Abu Talib tetap memberikan perlindungan. Ketika itu Nabi telah diberikan satu bentuk tekanan yang kuat oleh musyrikin Mekah ketika itu. Dan akhirnya bapa saudaranya itu juga tidak memeluk Islam, beriman dengan agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Maka Nabi kehilangan dua susuk tubuh ini. Nabi rasa sedih kita, sedih dan banyak sumbangan dalam kehidupan kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan dengan memperjalankan baginda Nabi SAW melalui peristiwa Isra' wal Mi'raj. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi amrihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan di situ ialah sebahagian dari malam. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Subhanallah. Dan kemudian Nabi dimirajkan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan Nabi menerima perintah solat. Asalnya solat kita berapa waktu atau berapa waktu solat yang perlu kita laksanakan? Asalnya 50. Nabi turun, Nabi bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa memberikan pandangan, dan Nabi naik semula daripada 50 kurang 5 jadi 45. Turun lagi sampai langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tetap memberikan pandangan kepada kamu niscaya tak mampu lakukan, naik lagi. Keseluruhannya akhirnya daripada 50 tinggallah 5 fardu solat saja. Dan 5 fardu solat itu juga ramai yang kuat dan ramai yang tak kuat hari. Bayangkan kali 10 fardu solat lagi lah, 5 fardu solat pun ramai yang tinggalkan. Allah. Dan yang terakhir, sama-sama kita memohon dan meminta kepada Allah agar kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan kita yang sentiasa mentaati Allah dan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita buat ini, yakin dan percaya kita akan mendapat kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita, bukan sahaja di dunia tetapi kebaikan yang mutlak dan lebih utama adalah kebaikan di akhirat sana nanti. Yang baik daripada Allah yang maha saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita dan menjadikan perhimpunan ini adalah perhimpunan yang dapat manfaat insya-Allah. Perpisahan kita sampai ini perpisahan kepada ampunan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab saya Tuhan berbuat sekejap sebab aku tak hijau tu. Malam ni saya sekarang aktif dengan satu lagi NGO
pertumbuhan kami prihatin Malaysia dan kami target untuk nak kumpulkan dana lebih kurang 3,000 untuk penyelenggaraan sebuah surau di dalam Jeddah sana. Dan kami target insyaAllah sebelum Ramadan ni ada 2 unit ekor yang perlu dibuka, dan kafe dan ada beberapa lagi perniagaan untuk tujuan ibadah haji pada Ramadan nanti, insyaAllah solat tarawih, berbuka puasa, termasuk yang kita sediakan makanan untuk berikan kepada gelandangan yang ada di sekitar ibu raya ataupun di tengah-tengah ibu kota raya Kuala Lumpur tersebut, insyaAllah. Jadi total ada 50% dan 100% sumbangan itu akan digunakan untuk tujuan tersebut. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bi halalika haramika wa aghnina bi fadlika amma siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي.